أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين أما بعد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah inayah, pertolongan hidayah Allah Taala kurnia bekal buat kita sekali lagi di malam hari ini dapat sama-sama kita bertemu di Dewan Baitus Salam ini, tak lain tak bukan untuk mempelajari kalam Allah. Moga-moga kesungguhan kesanggupan ini Allah Azza wa Jalla hadiahkan buat kita kebaikan duniawi dan juga ukhrawi. Dan moga-moga dengan semangat kita di malam hari ini, moga-moga Allah Ta'ala satukan kita beramai-ramai di dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin. Ya Rabbal Alamin. Fa insyaAllah, sebagaimana biasa sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim, maka kita akan sama-sama mempelajari Iqra' terlebih dahulu. Dan kita telah pun selesai berkenaan dengan buku tajwid kita pada minggu yang lalu. Dan sebelum itu juga, macam mana saya nak mengajar, masyayikh semua ada dekat depan. Hebat-hebat belakangnya. Ahlul qiraat, hayyakumullah wa bayyakum. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kebaikan buat kita semua dan juga menjadi tauladan buat kita semua. Walaupun alim-alim tapi tetap juga hadir dan juga dapat duduk di hadapan kita, insya-Allah. Baik, jadi tanpa kita buang masa, pergi kepada Iqra' kita. Kita sampai kolom yang keberapa? 3 Baik, jadi tolong buka kita punya buku Iqra' ni. Oh, kalian masya-Allah ada juga Iqra'. Baik, jadi pergi kepada muka surat yang terakhir, Iqra' 1 pada muka surat yang terakhir, pada muka surat 32 tu kita akan jumpa iaitu huruf ataupun mengenal urutan huruf hijaiyah. Jadi ini kelas beginner dan juga basic, makanya kita kena down to earth. Makna kata menunduk ke bumi sampai-sampai kita rasa benda yang kita nak belajar ni adalah benda yang besar dan dia bukan benda yang kecil. Kerana asas ini jika tak dijaga akan mengakibatkan bacaan yang kelam kabut dan haru biru di dalam pembacaan Al-Quranul Karim. Jadi kita sebut bersama-sama daripada huruf alif sampai kepada yang ya, kemudian kita bahas pada kolom yang ketiga tersebut. Saya bacakan, kita ikut bersama-sama. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada alif sampailah kepada huruf ya, maka kita telah bahas pada pertemuan yang sudah, dia terpecah kepada 2 bahagian. Satunya yang dipanggil huruf-huruf tebal, isti'la, dan lawannya adalah istifal, huruf-huruf yang rendah ataupun huruf-huruf yang nipis. Makanya bila kita bertemu dengan huruf-huruf isti'la, maka sampai bila-bila kita kena baca ianya dengan bacaan yang tebal. Tak boleh kita nak baca nipis. Jadinya huruf isti'la ada berapa, Syahir? 6. 1. Itu dia. Berapa? Huruf isti'la, huruf tebal. Bun. Kita tak sebut lagi ya? Tak sebut lagi? Ajib. Huruf yang tebal ada 7. Jadi huruf yang pertama, cuba kita bulatkan dalam buku kita. Kha. Sampai bila-bila tak boleh baca kha. Kha. Kalau kita bariskan atas, dia akan jadi kha. Cuba sebut. So, dia tak boleh jadi. Okey, satu lagi. Barakallahu fiikum. Bila kita sebut huruf kha, kalau kita tahu tempat keluar dia melibatkan batang tekak bahagian paling atas. Jadi sangatlah tidak dianjurkan untuk kita muncung mulut. Pasal dia bukan keluar daripada bibir. So tak sepatutnya kita baca kho. Dia bukan begitu kaedah dia. Sebab hanya melibatkan
tekak bahagian paling atas. Cuma kena sebut dengan tebal. Kha. Baik, yang kedua, sad. Sama juga, huruf sad keluar dekat mana? Hujung lidah, langgar belakang gigi bawah. Dan sifatnya kena tebal. Dia tidak melibatkan bibir, jadi tak perlu kita sebut sad. Jadi macam mana nak sebut? Sad. So kita kena kembungkan mulut, baru dia tebal. Kalau tak tebal, jadi sad. Bila jadi sad, maka dia sebenarnya huruf sin. Salah. So dia kena gemuk. Sad. Dan yang ketiga, huruf dad. Huruf dad ni pula sifat dia yang kita dah bahas pada minggu lepas adalah istitalah, memanjang. Jadi sepanjang-panjang lidah, dia kena pergi ke atas gigi kita dan lidah kita membentuk bagaikan sudu. Dad. Walad. Walad. So kita kena rasa semua lidah kita naik ke atas. Ataupun jenis yang kedua daripada depan ke kanan. Walad. Ataupun dari depan ke kiri. Walad. Ikut pada pilihan masing-masing. Kata Syekh saya, Syekh Jamilur Rahman Muhammad Sulaiman hafizahullah ta'ala, maka aku cenderung seluruh lidah, sebab itu namanya istitalah. Dia kena naik ke atas. Baik, so itu huruf dad yang ketiga. Yang keempat, ta. Macam mana cara nak sebut huruf ta? Hujung lidah, langgar belakang gigi, atas. Dan sifat dia kena tebal, sebab tu nama dia isti'la. Cuba sebut ta. Bila kita baca sirata, cuba sebut. Kalau kita tak tebal, automatik dia jadi huruf ta. Sirata, salah. So yang kita nak kena baca an'am. Pastikan hujung lidah, langgar belakang gigi, bukan langgar langit. An'amta, salah. An'amta. Baik. Nah, jadi yang ke berapa tu? Lepas ta, yang ke 5. Dha. Dha, lepas ta, dha. Macam mana nak sebut huruf dha? Kena gigit lidah, tarik semula lidah kita, kena kembungkan mulut. Dha. Okey, nampak tak? Yang ke-6 huruf ghain. Ghain ni sama keluar macam huruf kha tadi. Batang tekak paling atas sekali. Dan sifat dia kena gemuk. Gha. Sebut. So kita baca ghairil. Sebut. Kalau kita tak tebalkan, dia akan jadi ghairil. So tak boleh baca ghai. Kena baca ghai. Okey. Yang terakhir, yang kita nak sentuh pada malam hari ini adalah kolom yang ketiga. Cuba sebut. Qaf. Jadi bila kita bariskan atas, bunyi dia qa. Sebut. Dan qa ini ataupun qaf ini dia keluar dekat mana? Kalau ini kita panggil hujung lidah, maka qaf keluar dekat pangkal lidah. Kita kena bunyikan qa ataupun aqa, iqa, uqa. Jadi qaf dia keluar kat pangkal. Sifat dia kena senantiasa tebal. Qa. Boleh. Jadi itu 7 huruf yang tebal. Baki daripada tu semuanya nipis. So tak boleh kita baca mo, no, wo. Tak boleh. Ma, na, wa, kala. Semua lembut aja. Yang 7 ni semua kena tebal. Baik. Kita ambil kolom yang ketiga yang kita nak bahas pada malam hari ini. Yang pertama, qaf. Cuba sebut. So kita kena rasa qaf. Kita ke depan sikit, kaf. So lepas qaf, kaf. Tengok buku kita kan. So kita ke depan sikit daripada pangkal lidah tu, dia kena ak. Cuba sebut. Ik. Uk. So tempat situlah keluarnya huruf kaf. Sifat dia tebal ke nipis? Nipis lah, pasal dia tak termasuk huruf tebal. So kita kena sebut ka. Sebut. Ki. Ku. So dia lembut saja, dia tak perlu ko, ki. Bukan gitu. Bila baca Quran, bila kita baca iqra bismi rabbika, bika lembut, bukan bikol. Iqra bismi rabbikal, salah. So bika, kena kawal suara. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, cuba sebut lam. Lam ni keluar dekat mana? Hujung lidah, langgar lelangit. Ni gigi kita. So dia langgar lelangit paling belakang gigi, tapi tak kena gigi. Cuba sebut al, il, ul. So itu tempat keluar lam. Kalau kita lajak ke belakang sikit, dia keluar huruf nun. An, al, an, al, an,
Kalau kita ke belakang lagi sikit, dia keluar huruf ra. Sebut-sebut al, an, ar. So ke belakang, lidah kita. Maka itulah tempat keluar. Jadi ramai orang bila sebut huruf ra, dia suka nak muncung. Bismillahirrahmanirrahim. So khata. Tak boleh baca macam tu. Ini pesan guru lah. So masing-masing ada kaedah masing-masing. So saya taklid dengan guru saya. So dia kata huruf yang kena muncung ni dua saja. Apa dia Syaizat? Muncung. Wow. Lagi satu? Nun. Itu saja. Alif sampai ya cuma dua huruf saja yang muncung. Wow dengan nun. Dari sudut baris pula, kalau alif sampai ya semuanya berbaris depan, baru kita muncung. U, bu, tu, thu, ju, hu, khu, du, zu, sampai yu. Muncunglah. Tapi kalau disuruh sebut alif sampai ya, yang kena muncung cuma dua. Wow dengan nun. Selesai. So, yang kita sebut tadi, lam ni, cara nak sebut dia, hujung lidah, langgar betul-betul belakang gigi. Tapi tak kena gigi. Lelangit belah atas. Maka kita sebut al. Dan dia tak melantun. Bila kita baca Al-Fatihah, kita tak baca Allaham. Tak baca macam tu. Diam je. Alham. Cuba sebut. So, banyak kita nak kena kawal. Jangan kita baca macam orang yang lemah berjalan. Dia menyeret je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So, tak betul baca macam tu. So, dia kena jalan macam orang yang tegap. Sebab Aisyah radhiyallahu anha qalat kana qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam harfan ayatan. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu huruf kedengaran. Satu ayat Nabi berhenti. So nak cerita kepada kita, bila Nabi baca Quran, jalannya bagai lagak orang perkasa dan ada wibawa. Kita pun kena baca macam tu. Bukan kita baca asal bunyi sudahlah. Pesan ke anak-anak murid benda tu penting sebenarnya. Sebab kita nak bentuk dia daripada awal. Macam tu bacaan dia. Baik, jadi tadi sampai pada huruf lam, sekarang kita sebut mim. Mim adalah huruf yang melibatkan syafatan. Dua bibir. Bila tak ada satu bibir, boleh sebut mim tak? Boleh sebut ba tak? Boleh sebut fa tak? Tak boleh. Jadi, bersyukurlah dengan nikmat dua bibir yang Allah hadiahkan kepada kita. Boleh juga kita baca bismillah. Boleh juga sebut mim. Boleh sebut ba. Dan seterusnya. Jadi mim ni tak ada isu sangatlah. Dia hanya sebatas meletakkan bibir atas ke atas bibir bawah. Mim. Kemudian muncung mulut. Nun. Wow. So pun tak ada isu juga. Kita apa kita panggil? Cuma patut muncung sahaja. Kemudian sebut ha. Hamzah. Dua huruf ni keluar dekat lower throat. Bawah sekali. Ih, i, u. So dia kena rasa kat bawah ni. Jadi ramai orang kalau dia baca surah Al-Asr yang paling biasalah, maka dia akan baca illallazina dia naik ke atas tak betul. Sebab hamzah keluar dekat bawah, maka dia punya bunyi illallazina amanu wa amilus solihat. Maka kita jangan naik amanu wa amilus, salah. Kena hati-hati pada makhraj dan juga sifat. Dan yang terakhir, ya. Cuba sebut. Ya keluar dekat mana? Tengah lidah. Langgar lelangit atas. Cuba sebut. Ai. I. Ui. So kita rasa tengah lidah kita ni, dia pergi ke lelangit. Ya. So ada 3 huruf. Yang tengah lidah, langgar lelangit atas. Yang pertama, jim. Sebut. Aj. Ij. Uj. Jadi jim ni ramai orang suka muncung. Bila dia muncung, dia akan bawa bunyi juim. Jui. Kita tak nak jui, kita nak jim. So jangan muncung. Nanti jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia tak perasan tapi benda tu ada. So sebab tu guru saya kata jangan muncung. Ramai orang muncung pada shin. Bila dia muncung shin, nanti dia bawa bunyi tebal, shin, tak nak. So tak nak jadi minosh, kita nak minash. Cuba sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. So jangan minosh, kita nak minash. Sebab shin
Tadi huruf yang pertama jim, huruf yang kedua adalah shin. Shin keluar dekat tengah lidah, langgar di langit atas. Shin. Dan ramai old school dia baca shim. Sebab apa jadi shim? Pasal dia baca ikut dengar-dengar. Tapi mata kita lihat pada malam hari ini, ejaan huruf shin, dia mati dengan huruf nun. So tak boleh rapat bibir. Shin. Dan yang ketiga yang terakhir tadi, ya. Baik, sebagai kesimpulan, ada 3 huruf, hujung lidah, langgar belakang gigi atas. Huruf pertama huruf ta. Hujung lidah, langgar belakang gigi atas. Ta. Sebut. Yang kedua, dal. Sebab tu kita baca an'amta. Iyyaka na'budu. Budu. So langgar belakang gigi atas. Dan yang ketiga yang gemuknya to. Sirata. Langgar belakang gigi, bukan langgar sirata, langgar di langit, bukan. Belakang gigi. Okey. So 3 huruf kena hujung lidah, langgar belakang gigi. 3 huruf kena gigit lidah. Apa dia? Sa. Dan yang kedua, zal. Dan yang gemuk, dha. Sa, zal, dha. Kena gigit lidah. Okey, yang ni antara kita panggil apa, tips-tips untuk ingat macam mana nak sebut huruf-huruf ni. Sebab kita kena faham satu hakikat sebagai penutup sebelum kita nak baca Quran. Ini ramai orang, barakallahu fikum. Bacaan Quran yang baik bukan pada lagu yang mendayu-dayu. Nak kena faham kat situ. Bacaan Quran yang bagus dan mantap adalah ketika mana kita jaga 2 hal. Makharij dan juga sifat. Jaga je 2 benda ni, suara tak sedap pun automatik jadi sedap. Bacaan tu dia akan menusuk di hati. Tapi once kita tak bagi hak-hak, macam kita kata huruf sa kena gigit lidah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi kita pergi baca fahaddis, maka automatik dia akan bertukar makna dan dia tak masuk dalam hati dia. Pasal lah kau baca macam ni. Dia jadi macam tu. Faham tak? Ada kena beza juga. Sebagai contoh, baru-baru ni saya pergi beberapa tempat mengajar alif bata je pun. Makanya sampailah kepada surah wal adiyati dhabha. Bila sampai ayat kelima, ada ayat fa wasatna bihi jam'a. Saya cakap kat pelajar-pelajar, dan pelajar-pelajar saya semua old school, paling muda pun 60 kot. Kan? Memang old school. Jadi saya kata, ayah-ayah, kalaulah ditakdirkan malam hari ni, kalau imam kita baca surah Al-Adiyat, cuba dengar. Kebetulan malam tu betul-betul imam tu baca rakaat pertama wal adiyati dhabha. Jadi bila sampai ayat kelima tu memang ramai orang salah ketika depa baca fawasatna. Sebab huruf ta memang automatik tebal dan gemuk, tapi sin sampai kiamat tak boleh tebal. Punya nak bagi tu sampai kiamat tu. Tak boleh. So dia kena bunyi sata. Sebut-sebut. So kita kena pendekkan dia. Fawasatna bihi jam'a. Tapi ramai lah orang baca fawasatna bihi jam'a. So ramai baca macam tu pasal dia baca atas hafalan dan pendengaran. Kita jangan. Kita nak baca dengan penglihatan. Baca tengok, oh ini huruf sin. So dia kena nipis. Dia tak boleh tebal dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jom tutup kita punya buku Iqra. 8.20. Jom kita sambung pada bacaan Al-Quranul Karim kita. Malam hari ini kita sambung pada muka surat 78. Surah An-Nisa. Ayat berapa saya? 9. Cantik. Jumpa dah semua? Syarul? Okey. Muka surat 78. Ayat yang ke-9. Dah. Selalu guru saya berpesan pada diri saya dan saya suka berpesan buat kita semua, bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu. Semoga Allah bagi kepada kita kebaikan atas semangat kita nak mempelajari kalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya bacakan, kita ikut bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, barakallahu fikum. Jadi saya suka nak ingatkan, Hamzah, kita dah sebut tadi, keluar dekat bawah tekak. So, dia punya bunyi a. Ain keluar dekat tengah tekak. A'u. Sebut. Zal, tadi kita dah sebut, kena gigit lidah. A'udzu billahi
Minasyaitani. So jangan syaito. Sebab to tak melibatkan bibir. Kita dah sebut tadi hujung lidah langgar belakang gigi. Tebal. Syaitani. Ar-rajim. So tak perlu ar-rajim. Tak nak muncung. Sebab dia tak melibatkan bibir. Sama-sama sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 9 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Baik, barakallahu fikum. Jadi kita akan sama-sama baca dua ayat ini. Setiap orang kita suka nak dengar. Kemudian kita tadabbur sedikit daripada ayat 9 dan ayat yang ke-10 ini. Ustaz Zul, fadal. Sad wasayas. Barakallahu fiik. Ustaz Zul mahir baca Quran, masya-Allah tabarakallah, kan? Jadi gini. Sebab tugas saya sebagai pencari salah, kan? Nah, jadi poin utama dia bacaan memang sebab tu kita sebut lancar. Tak ada, maksudnya tak ada sangkut. Tapi kadang-kala kelancaran ni akan menjadi lebih sempurna saat kita bagi hak-haknya. Sebab tadi ada beberapa perkataan. Lau taraku. Ustaz Zul tak muncung. Still ada bunyi walaupun tak muncung. Kalau saya tak muncung langsung pun, kita memang boleh bunyikan. Lau taraku, lau taraku, lau taraku. Dia memang boleh bunyi. Tapi kesempurnaan bacaan ni saat kita bagi hak-hak tu. So, yang terbaik macam kita baca tadilah, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim. So bila bagi satu-satu tu mesti lebih indah. So barakallahu fikum. Terima kasih perdengarkan bacaan. Silakan Ustaz. Pun masya-Allah tabarakallah juga. Cuma poin sebagai orang yang ditugaskan untuk touch up mana yang sepatutnya, cuma tidak konsisten pada dia dengung. Dengungnya ada, bukan tak ada. Dan kalau kita jadi hakim, kita tak akan kata salah bacaan tadi. Cuma kalau kita nak tahu kesedapan bacaan Quran ini, bukan pada mendayu-dayunya tu. Tapi once kita jaga dengung sahaja, Quran sangat indah untuk didengar. Adalah part-part tadi kan. Zurriyatan dhi'afan khafu alaihim. Jadi kalau kita jaga zurriyatan, kalau kita dah jaga 3, biar semua sekali jaga 3, mesti lebih sedap. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Dan saya perasan tadi kedua-duanya, tak apa ke kena ni? Taklah Ana sampaikan aja. Bukan tunjuk bagus. Tak, sampaikan aja. Ada beberapa part tadi dia naik ke hidung. Contoh pada perkataan amwalal yatama, ayat yang ke-10 tu. Innalladzina ya'kuluna sepatutnya ni di bawah, hamzah keluar bawah ni. Tapi ada di kalangan kita yang naik so dia keluar kat sini. Jangan. Kawal lah kat situ je. Barakallahu fiq. Ada him, jangan jadi hem, him. So jatuhkan bawah. Fadal. Masya-Allah tabarakallah. Mantap-mantap bacaan masing-masing.
Taib, barakallahu fikum. Apa nak komen tadi? Dah lupa dah. Ala kulin tak? Baguslah, Masya Allah. Lancar-lancar semuanya. Kita berharap manfaat yang kita dapat ni kita boleh sebarkan pada hak lain lah, yang tak datang dan seterusnya. Fadal, Syam. Wasayaslawna. Pada perkataan sadida tadi, hujung lidah langgar tak belakang gigi? Tak perasan. So dia punya bunyi tak, dia macam Arab kan, dia bila sebut da kan, dia mengada-ngada kan. So kat sini pun wal yaqulu qawlan sadida. Cuma sin tu langgar belakang gigi bawah dulu, baru dia langgar belakang gigi atas. Sadida. So takut tadi nanti dia macam sa, bukan sadida, sa. Dan sifat sin ni disofir kan. Sin ni maksudnya dia kena desir. Sadida. Bun, fadal. Okay. Selesai? Ada lagi? Khalas. Barakallahu fiikum. Baik, jadi insya-Allah kita akan menamatkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Cuma saya baca sekali imbas, lepas tu kita ambil sedikit manfaat daripada pembacaan dua ayat pada malam hari ini. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Baik, dua ayat yang kita bacakan pada malam hari ini masih lagi berkesinambungan pada ayat yang lepas, di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka-mereka yang kehilangan orang tersayang. Maka di sana ada harta-harta yang sepatutnya diwariskan kepada waris-warisnya. Makanya pada ayat 8 yang lepas Allah kata wa idza hadaral qismah ulul qurba wal yatama wal masakin, apabila sewaktu pembahagian harta tersebut hadirnya beberapa kerabat, beberapa orang-orang terdekat, baik daripada ulul qurba wal yatama, ada anak yatim, ataupun masakin, Allah suruh buat apa? Farzuquhum min, tariklah sikit daripada portion pembahagian tu bagi kat depa yang hadir tu. Sebab telah kita sebutkan pada pertemuan yang sudah, manusia ni bila tengok orang lain dapat rezeki akan terdetik dalam hatinya, kalaulah aku dapat juga. Sebab tu Nabi kata wa innama likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang memiliki nikmat di sana akan ada para pendengki. Jadi Islam ni agama sejahtera. Sebab tu Allah Ta'ala tak habis-habis sebut dalam Quran, anfiqu, belanjakan. Sebab membelanja harta kita untuk orang lain, bahagianya bukan untuk orang yang dibelanja semata-mata, tapi kita yang pemberani keluarkan duit kita, kita juga akan berbahagia. Dekat dunia lagi Allah dah bagi lapang dada, oh happy aku boleh share rezeki. Dekat akhirat lagilah dahsyat. Sebab Allah kata aku akan ganti 700 kali ganda. Baik. Jadinya Allah Ta'ala kata, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang baik-baik belaka. Ayat malam hari ini Allah Ta'ala ajar pada kita, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah orang yang berkuasa ke atas mereka-mereka yang meninggal dunia ni, anak-anak dia tu ada zurriyatan di'afa, adanya anak-anak kecil, orang-orang lemah di belakang itu, maka hendaklah orang yang berkuasa itu dia ada rasa gentar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia ni bila nampak adanya seekor singa, ketika melihat anak-anak kambing yang lemah, maka dia akan rasa betul-betul dia adalah raja yang menguasai lembah tersebut. Maka kadang-kala dia boleh menjinak-jinakkan ataupun dia boleh mempermainkan anak-anak kambing tadi. Jadi Allah Ta'ala kata ketika engkau berhadapan dengan situasi tersebut, ingat Allah Ta'ala. Jangan ambil harta anak yatim, jangan makan. Falyattaqullah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida. Dekat sini ramai orang salah baca. Kalian semua adalah hafiz Quran, ahli Quran. Ramai orang baca kat sini qawlan syadida. Biasa saya jumpa bila suruh old school ke, makcik-makcik ke baca, budak-budak kecil ke, sampai kat sini dia biasa jumpa syadid.
Dia jarang jumpa sadid. Betul tak? Jadi dekat sini dia bukan syadid, dia adalah sadid. Jadi Allah Ta'ala ajar pada kita dalam kehidupan ini, hendaklah senantiasa takutkan Allah Ta'ala, wal yaqulu qawlan sadida. Ucapkanlah ucapan yang benar-benar belaka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Untung apa kita cakap betul? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan baiki urusan kehidupan kita. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan Allah kata, aku akan ampunkan dosa-dosa kalian. Jadi untung cakap jujur. Tapi selama mana kita jadi orang jujur ni, selama tu kita akan ada pembenci. So kena berhadapanlah dengan situasi itu. Kan? Bila kita cakap benda sunnah, kita cakap pasal Quran dengan sunnah, maka di sana akan ada yang tembak kembali. So nak kena terima hakikat. Sebab Nabi dakwah dengan habis kelunakan, habis kelembutan pun tetap juga dimusuhi sampai akhir hayat baginda. Bahkan sampai kiamat pun ada orang tak suka Nabi. Ada orang tulis, lukis karikatur, ejek Nabi dan semisalnya. Kalau kita tengok, maksudnya Nabi ni orang yang paling berpengaruh dekat dunia pun tetap ada juga si pembenci. So kita ni bilis-bilis, picis-picisan ni tak payahlah nak rasa down sangat. Awak down ke? Okay, tak. Janganlah down sangat, kita biasa-biasa jelah. Sampaikan, orang nak dengar tak nak dengar, Allah dah ajar kita wa ma'alaika illal balagh. Tugas kau sampai aja, sampai. Allah yang bagi hidayah, Allah yang bagi faham. Ayat last Allah kata, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara melampaui batas. Boleh tak kita nak makan harta anak yatim kalau kita jaga? Kalau kita jaga mereka, Allah dah ajar pada ayat yang sudah. Kalau kita ni orang miskin, kita boleh ambil sedikit portion. Kalau kita ni orang kaya, berpada-padalah. Kalau tak perlu, tak payah makan. Tapi dekat sini, Allah ajarkan, Allah sebutkan, ya'kuluna amwalal yatama zulma. Secara zalim. Zalim ni maksud dia apa? Melampaui batas. Ataupun makan yalah, ambil semua sekali, dibuat macam harta dia sendiri. Maka sebenarnya Allah sedang bagi ancaman pada ayat ini. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sebenarnya mereka sedang memakan api-api yang diletakkan dalam perut mereka sebenarnya. Sebab tu dengan anak yatim tak usah main-main. Ramai di kalangan kita teruji, macam yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr. Allah kata apa? Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi kalla balla tukrimunal yatim. Allah kata, kau bukan aku hina-hina, cuma waktu kau hidup kau senang, kau tak muliakan anak yatim. Sebab tu kau diuji, sebab tu kau rasa terhina. Kita pun macam tu jamaah sekalian. Ada kelapangan, ada rezeki, pergilah lawat anak-anak yatim, bagi semangat dan juga harapan. Wasayaslawna sa'ira. Dan sebagai penutup, Allah kata orang yang makan harta anak yatim secara membuta tuli ini, makanya di akhirat kelak Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam api neraka yang menyala-nyala sifatnya. Na'udzubillahi min zalik. Sebagai orang yang mentadabburi Al-Quran kita ni semua, saat jumpa ayat-ayat macam ni, kita kena isti'adzah. Dianjurkan untuk kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai aku menjadi ahli neraka, jangan sampai aku diuji menjadi pemakan harta anak yatim. Baru ciri-ciri pentadabburi Al-Quran itu ada dalam diri. Kalau tak, kita hanya sebatas #dan An-Nisa ayat 10. Tak mau jadi gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik pastilah datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi. Jazakumullahu khairan masyayikh sudi hadir dan juga sudi memperdengarkan bacaan. Salah silap minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa ke. Jangan makan hati. Sebab kita mari kemari ni selalu saya berpesan pada mereka, kita datang untuk tunjuk kesalahan. Kita bukan datang nak bagi tahu aku pandai baca, bukan sini tempatnya. Kita nak bagi tahu, kat sini aku patut baiki, kat sini aku patut baiki. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang Allah nak bagi hidayah, Allah pasti lapangkan dada dia. Jadi kita senantiasa berharap kita tergolong di kalangan orang yang berlapang dada dalam semua urusan. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.